Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia binti Ani daripada Universiti Tun Hussein on Malaysia, dan pada hari ini saya ingin membentangkan tajuk artikel saya, iaitu tahap kesihatan mental dan strategi daya tindak semasa Perintah Kawalan Diperketatkan ataupun PKPD yang berlaku di Simpang Renggam Johor pada Februari tahun 2020. Okey, sebagaimana kita sedia maklum, isu ataupun masalah kesihatan mental ini merupakan isu yang sangat kritikal pada ketika penurunan COVID-19 di seluruh dunia, yang bermula pada bulan Disember 2019. Malahan Malaysia juga tidak terkecuali daripada menerima impak kesihatan mental akibat penularan tersebut. Seperti mana negara-negara lain, Malaysia juga mengambil beberapa langkah yang drastik untuk mengekang penularan COVID-19 ini dari terus merebak, antaranya ialah memperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan ataupun PKPD. Dan PKPD ini sebenarnya walaupun dia merupakan satu usaha yang baik, usaha yang mungkin boleh yang berkesan untuk mengekang penularan COVID-19, tetapi secara tidak langsung menyumbangkan berlakunya kepada masalah kesihatan mental. Ini kerana pelaksanaan PKPD sebenarnya dia mewujudkan beberapa faktor yang trigger kepada masalah kesihatan mental. Antaranya bila PKPD itu dilaksanakan, maka penjarakan fizikal itu berlaku, dan penjarakan fizikal ini sebenarnya kalau comparekan dengan PKP, penjarakan fizikal ni kawalan pergerakannya lagi ketat berbanding daripada PKP, yang mana mereka yang berada di dalam lokaliti yang dikenakan PKPD itu, mereka perlu duduk di rumah dalam tempoh tertentu, paling minimum 2 minggu, paling lama 2 bulan lebih. Dan ini sebenarnya bila tempoh yang lama, kalau berdasarkan kajian lepas, dia akan menyumbangkan kepada masalah stres. Stres yang merupakan salah satu simptom kepada masalah kesihatan mental. Dan PKPD ni juga terdapat kes-kes yang mana terutama mereka yang bekerja sendiri, yang mana menyebabkan mereka kehilangan mata pencarian, sumber pendapatan disebabkan duduk di rumah tanpa orang kata keluar bekerja, terutama mereka yang bekerja sendirilah. Dan selain daripada itu, PKPD ni juga bila dilaksanakan dalam lokaliti tersebut, sebenarnya dia mewujudkan kebimbangan, sebenarnya ketakutan dalam kalangan penduduk-penduduk. Mereka bimbang, mereka dijangkiti disebabkan oleh kadar jangkitan yang tinggi dalam lokaliti mereka. Okey, sebenarnya tekanan dan kebimbangan yang melampau ni sekiranya tidak diatasi ataupun gagal dikenal pasti ataupun dirawat, dia ada kecenderungan memberi risiko terhadap kecenderungan untuk tingkah laku bunuh diri. Dan malahan kita melihat daripada data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia mendapati bahawa berlakunya peningkatan sebanyak 5 kali ganda pada tahun 2022 berbanding tahun 2020. Malahan KKM dia telah menerima sebanyak 1,200 panggilan telefon berkaitan dengan masalah kesihatan mental antara Mac 2020 hingga Mei 2021. Dan seperti yang saya bagi tahu tadi, sebenarnya masalah kesihatan mental ni sebenarnya dia ada kaitan dengan kes bunuh diri. Jadi berdasarkan data yang dikeluarkan oleh KKM, mendapati sebanyak 80% peningkatan sebanyak 80% kes bunuh diri yang berlaku dalam tempoh tahun 2020 hingga tahun 2021, yang mana mencatatkan pada tahun 2021 sebanyak 1,121 kes bunuh diri berbanding tahun 2020 iaitu sebanyak 631 kes yang dilaporkan. Begitu juga kalau masalah kesihatan mental juga bukan setakat dikaitkan bunuh diri, tapi dikaitkan dan juga dengan masalah keganasan rumah tangga masa tempoh PKP tersebut, yang mana
dilaporkan sebanyak 9,015 masalah keganasan rumah tangga direkodkan dari Mac 2020 sehingga Ogos 2021. Okey, ingin saya jelaskan latar belakang sedikit tentang PKPD yang berlaku di Bandar Baru Ibrahim Majid. Sebenarnya pengisytiharan PKPD yang pertama sekali di Malaysia adalah berlaku di Bandar Baru Ibrahim Majid dan Kampung Datuk Ibrahim Majid di Simpang Renggam, Johor, yang dikuatkuasakan bermula pada 27 Mac sehingga 28 April 2020. Pengisytiharan tersebut ataupun pelaksanaan PKPD tersebut disebabkan peningkatan sebanyak 61 daripada 83 kes positif COVID telah dikesan di kedua-dua lokaliti tersebut, menyebabkan PKPD itu terpaksa dilaksanakan di lokaliti tersebut. Jadi secara logiknya ataupun berdasarkan pada kajian-kajian yang lepas, sama ada PKP ataupun PKPD, sebenarnya bila berlaku penguatkuasaan kedua-dua perintah tersebut, dia sebenarnya memberi kesan yang cukup besar lah, seperti yang berlaku di Kampung Datuk Ibrahim Majid dan juga Bandar Baru Ibrahim Majid, yang mana implikasi itu terkesan kepada 3,570 orang penduduk yang terdiri daripada 650 buah keluarga di situlah. Jadi sebab bila pelaksanaan PKPD tadi menyebabkan perintah berkurung di rumah terpaksa dilakukan dan mereka ni hanya melakukan aktiviti harian di dalam rumah sahaja. Sebab bila pelaksanaan PKPD, penduduk-penduduk situ dia tidak boleh keluar rumah. Malahan semua premis-premis macam premis perniagaan ditutup, sekolah ditutup, semua ditutup kecuali perkhidmatan saja. Itu pun dalam tempoh waktu yang tertentu sahaja. Dan malahan semua jalan keluar masuk, jalan laluan masuk keluar daripada kawasan lokaliti itu ditutup, orang luar tak dibenarkan masuk. Jadi keadaan sebegini sebenarnya kalau berdasarkan kajian-kajian lepas yang dilakukan di tempat lain, sebenarnya memberi kesan yang cukup besar kepada dan menyumbang kepada masalah kesihatan mental di lokaliti tersebut. Jadi sehubungan itu satu kajian telah dilakukan bagi mengkaji tahap kesihatan mental dan daya tindak, ataupun daya tindak ni kita kenali dalam bahasa Inggeris sebagai coping strategy dalam kalangan penduduk di Bandar Baru Ibrahim Majid dan Kampung Datuk Ibrahim Majid di Simpang Renggam, Johor. Okey, dalam kajian ini saya menggunakan dua konsep, iaitu kesihatan mental dan juga strategi daya tindak. Okey, berdasarkan definisi yang diberi oleh WHO, kesihatan mental ni membawa maksud iaitu satu keadaan kesihatan di mana individu menyedari keupayaannya dapat mengatasi tekanan normal kehidupan, dapat bekerja dengan produktif dan memberi manfaat serta mampu memberi sumbangan kepada komuniti. Itu definisi yang diberikan oleh WHO. Manakala strategi daya tindak pula membawa maksud kepelbagaian cara berfikir dan tingkah laku seseorang individu yang digunakan dalam situasi apabila mereka menghadapi tekanan. Tekanan itu sama ada dari dalaman ataupun tekanan luaran. Okey. Okey, berkaitan dengan kesihatan mental berdasarkan kepada skala depression, anxiety, stress skill ataupun DAS, kesihatan mental ni sebenarnya mempunyai 3 elemen. Sebelum tu saya nak nyatakan DAS ni adalah merupakan ujian saringan awal secara bertulis untuk mengenal pasti tahap kemurungan, kerisauan melampau dan juga stres seseorang individu. Jadi DAS ni mengukur ketiga-tiga elemen tadi, iaitu elemen kemurungan, depression, kegelisahan melampau, anxiety dan juga tekanan stres. Okey, kemurungan depression ni sebenarnya dia merupakan gangguan perasaan
gangguan perasaan yang menyebabkan seorang itu berasa sedih yang berpanjangan, kemudian ketiadaan tenaga, terlalu letih, mudah marah, serta hilang minat untuk melakukan aktiviti harian, hilang tumpuan, kemudian tidak ada selera makan, cepat putus asa, mudah cemas, ataupun panik dan juga rasa rendah diri ya. Manakala anxiety ni pula apabila seseorang individu tu kebimbangannya melampau, kebimbangan yang melampau melebihi batas rasional pemikiran yang biasa, dan mereka ni sentiasa rasa takut sepanjang masa. Dan kegelasan melampau ni sebenarnya dia ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Antaranya adalah faktor genetik. Kemungkinan dalam kalangan ahli keluarganya ada yang menghidap anxiety ya. Yang kedua ialah faktor personality, kemudian pekerjaan mungkin di tempat kerja mereka stres, kemudian ada menghadapi masalah ekonomi dan sebagainya lah. Dan selain daripada itu faktor pemakanan seperti pengambilan kafein juga yang berlebihan juga menyumbangkan kepada anxiety tersebut. Okey, yang ketiganya adalah stres ya. Stres ni sebenarnya adalah situasi biasa yang dialami oleh seseorang individu apabila tertekan apabila tertekan masalah hidup tekan dengan masalah hidup seperti masalah peribadi, masalah trauma mungkin ada berlaku perkara-perkara pada masa lepas, perkara-perkara yang menyebabkan mereka yang trigger trauma mereka lah, perkara-perkara yang lepas, kemudian mungkin ada masalah di tempat kerja ataupun masalah kewangan ya. Okey, manakala strategi daya tindak, strategi daya tindak ni sebenarnya dalam bahasa yang mudah, dia merupakan satu kaedah ataupun teknik bagaimana teknik yang digunakan secara psikologi untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi pada saat-saat yang kritikal. Antaranya ialah fokus masalah, maknanya untuk selesaikan masalah, dia fokus pada masalah, fokus emosi. Kemudian yang ketiga adalah daya tindak mengelak. Okey, fokus masalah ini dia merupakan sesuatu kaedah ataupun sesuatu tindakan yang dilakukan oleh individu untuk mengurangkan atau menguruskan tekanan dengan mencari penyelesaian masalah, kemudian memahami punca masalah, masalah yang menyebabkan masalah itu berlaku, kemudian menilai baik buruk masalah tersebut, menerima masalah tersebut dan seterusnya menyelesaikan masalah tersebut. Itu fokus masalah, teknik yang digunakan untuk mengurangkan tekanan ya. Kedua ialah yang boleh digunakan ialah fokus emosi. Fokus emosi ni adalah merupakan tindakan dan strategi dalam mengawal emosi dengan cara berehat, kemudian menenangkan fikiran kan daripada tekanan. Dan fokus emosi ni sebenarnya dia ada dua jenis, iaitu emosi positif dan emosi negatif. Okey. Yang ketiga ialah dengan menggunakan strategi daya tindak mengelak. Nampak mengelak ni macam sesuatu yang negatif, tapi sebenarnya strategi mengelak ini dia melibatkan tindakan seperti menangguhkan dulu masalah tu, ketepikan dulu, buat perkara-perkara lain, ataupun yang kata lain dia mengalihkan tumpuan supaya dia tak fokus masalah, tetapi untuk sementara sahaja ya. Sebenarnya melalui tindakan mengelak ni individu itu dapat mengurangkan impak tekanan kepada emosi sebelum mereka berhadapan dengan masalah tersebut untuk diselesaikan. Jadi sebab itu saya kata dia tindak mengelak ni bukan mengelak terus, tetapi dia sebenarnya untuk sementara waktu dulu dia mengalihkan perhatian dan meninggalkan sementara masalah tersebut, bagi dia cool, bagi dia tenang ya. Kemudian bila dah okey emosi dia, barulah dia berhadapan dengan masalah dan selesaikan masalah tersebut. Okay. Okey, metodologi kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif deskriptif, iaitu kita kaji tahap kesihatan mental dan juga tahap daya tindak, dan menggunakan soal selidik lah, survey, dan dianalisis menggunakan SPSS. Okey, populasi yang kita gunakan dalam kajian ini adalah melibatkan penduduk di Bandar Baru Ibrahim Majid dan juga Kampung Datuk Ibrahim Majid, yang melibatkan 11 kampung dan juga 3,570 orang penduduk yang berada di kedua-dua lokaliti tersebut. Daripada 3,570 tu kita hanya mengambil 150 orang saja sebagai sampel dengan menggunakan persempelan mudah
ataupun convenience sampling. Okey, berdasarkan kajian tersebut, dapatan kajian menunjukkan menunjukkan bahawa sebelum tu saya nak terangkan dulu untuk mengkaji tahap kesihatan mental ni, dia mempunyai uh, kesihatan mental ni kita punya beberapa tahap yang telah ditentukan dalam DAS, iaitu tahap normal, ringan, sederhana, teruk dan sangat teruk. Okay, berdasarkan dapatan kajian menunjukkan depression maknanya 91.3% 91.3% yang mewakili 137 responden dia berada pada tahap normal, makna depressionnya adalah peringkat normal, maksudnya kesihatan mentalnya baik manakala 4.3% yang mewakili 7 orang berada pada tahap yang ringan, 2.7% mewakili 4 orang berada pada tahap sederhana dan 1.3% yang mewakili 2 orang berada pada tahap yang teruk dan tidak ada kes untuk yang sangat teruk. Jadi dapatan kajian ini menunjukkan bahawa uh, depression walaupun sebenarnya PKPD itu sangat menekankan, tetapi dapatan kajian menunjukkan bahawa penduduk-penduduk kat situ berada dalam keadaan kesihatan seperti depression yang normal seperti orang lain. Okey. Okey, yang kedua ialah tahap kesihatan mental. Berdasarkan kajian yang dibuat, okey, untuk kesihatan mental ni kita ada tahap normal, ringan, sederhana, teruk dan sangat teruk lah, sama seperti yang tadi Dan berdasarkan dapatan kajian menunjukkan 81.3% mewakili 122 responden berada pada tahap normal untuk anxiety. Kemudian sebanyak 8% yang mewakili 12 orang berada pada tahap yang ringan, 4.0% mewakili 6 orang berada pada tahap sederhana dan 4.7% mewakili 7 orang berada dalam keadaan tahap yang teruk dan 2.0% mewakili 3 orang pada tahap yang sangat teruk. Nampaknya untuk kesihatan anxiety ni ada kes-kes yang berada pada tahap yang sederhana, teruk dan sangat teruk. Tetapi walau bagaimanapun kita melihat majoritinya pada tahap yang normal pada tahap yang normal, iaitu seramai 192 orang. Okey, manakala tahap kesihatan mental iaitu stres untuk tahap stres, dapatan kajian menunjukkan 95% yang mewakili 143 orang berada pada tahap normal, 2.3% mewakili 4 orang berada pada tahap yang ringan, 1.3% mewakili 2 orang berada di tahap sederhana dan 0.7% mewakili 1 orang berada dalam keadaan yang teruk dan tidak ada kes untuk yang sangat teruk. Jadi majoriti dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap kesihatan mereka adalah normal seperti orang berada pada tahap seperti dengan orang yang lain. Okey. Okey, manakala daya tindak ini kita ukur tahapnya, iaitu dia mempunyai 3 tahap, iaitu tahap tinggi, sederhana dan rendah. Okey, dapatan kajian menunjukkan bahawa sebanyak 80% yang mewakili 120 orang berada pada tahap ataupun menggunakan tahap daya tindak yang tinggi lah. Manakala 19.3% mewakili 29 orang berada pada tahap sederhana dan juga 0.7% mewakili 1 orang berada pada tahap yang rendah dalam menggunakan teknik daya tindak fokus masalah. Dan putusan juga menunjukkan bahawa skor yang tinggi untuk 2 item, iaitu item saya mengambil tindakan untuk mematuhi arahan semasa PKPD dan item saya mengetepikan aktiviti lain supaya dapat fokus kepada pandemik COVID-19. Dan kedua-dua item yang punya skor tinggi tadi menunjukkan bahawa penduduk di kedua-dua lokaliti itu sebenarnya memang ramai majoritinya menggunakan daya tindak fokus masalah dengan cara mengikut ataupun dengan cara mematuhi arahan ataupun mematuhi SOP yang ditetapkan ataupun yang dilaksanakan semasa PKPD. Okey, yang kedua ialah daya tindak fokus emosi.
Okey, sebanyak 46.0% yang mewakili 69 orang berada di tahap yang tinggi dalam menggunakan daya tindak fokus emosi. Kemudian sebanyak 52.7% mewakili 79 orang berada pada tahap daya tindak fokus emosi yang sederhana, dan 1.3% mewakili 2 orang berada pada tahap yang rendah. Jadi keputusan menunjukkan bahawa penggunaan tindakan fokus emosi adalah pada tahap yang sederhana, sebab majoritinya iaitu seramai 57 orang berada pada tahap yang sederhana. Dan sekiranya kita melihat daripada segi item yang mempunyai skor yang tinggi, ialah item saya mencari hikmah di sebalik PKPD yang berlaku, dan juga saya cuba melupakan pengalaman PKPD yang dilalui, mendapat skor yang tinggi. Dan menariknya, kebanyakan responden menyatakan tidak setuju pada item saya merasa emosi saya sangat terbeban semasa PKPD, dan ini menunjukkan keseluruhan responden di kawasan kajian membuat daya tindak emosi yang positif terhadap cabaran PKPD. Okey, dari tindak mengelak. Dapatan kajian menunjukkan bahawa 30% mewakili 45 orang berada pada tahap yang tinggi, 67.3% mewakili 101 orang berada pada tahap sederhana, dan 2.7% mewakili 4 orang berada pada tahap yang rendah. Nampaknya untuk penggunaan teknik daya tindak mengelak berada di tahap yang sederhana lah, yang mana hanya 67 ramai yang menggunakan 67 orang 67.3 orang berada pada tahap yang sederhana. Dan jika kita perhatikan item-item yang mempunyai skor yang tinggi ialah pada item saya menenangkan diri dengan memperbanyakkan ibadah semasa PKPD, dan saya menonton TV untuk mengurangkan kerisauan semasa PKPD. Jadi aktiviti seperti menonton TV dan beribadah itu sebenarnya dapat menarik, dapat mengalihkan perhatian mereka daripada mereka bimbang, risau berpanjangan terhadap penularan dan jangkitan wabak COVID-19. Okey, perbincangan walaupun kajian-kajian lepas yang mengkaji tentang PKP penurang COVID-19 sebenarnya menjejaskan kesihatan mental individu, namun dapatan kajian ini menunjukkan bahawa tahap kesihatan mental penduduk di kedua-dua lokaliti itu adalah normal, walaupun kawalan yang dikenakan ke atas mereka tu jauh lebih ketat berbanding dengan lokaliti lain. Dan ini jelas dapat dilihat apabila dapatan kajian menunjukkan ketiga-tiga elemen iaitu kemurungan, kerisauan dan stres memperolehi skor yang tinggi pada tahap yang normal. Dapatan kajian ini juga membuktikan bahawa majoriti penduduk di kedua-dua lokaliti ini sebenarnya mempunyai kesejahteraan emosi yang baik. Ini bermakna mereka berupaya mengawal emosi dan sentiasa berfikiran positif dalam situasi yang kritikal. Dan mereka ni kebanyakannya menerima kejadian yang berlaku tu sebagai satu dugaan dan cabaran yang perlu mereka lalui. Dan kesihatan emosi yang baik ni juga sebenarnya turut disumbangkan oleh sokongan sosial yang diberi oleh agensi kerajaan seperti KKM dan NGO yang membantu mereka mengurangkan tengganannya derastik semasa PKPD. Seperti yang dimaklumkan seperti yang dimaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan NGO memang hari-hari call penduduk-penduduk di kedua belah itu untuk memastikan mereka kesihatan mental mereka ada pada tahap yang baik. Okey, tahap kesihatan mental yang baik juga sebenarnya ada kaitannya dengan strategi daya tindak yang mereka ambil. Strategi daya tindak ni merupakan, saya ulang lagi sekali, strategi daya tindak ni sebenarnya merupakan usaha secara psikologi yang dilakukan untuk mengurangkan kesan daripada peristiwa yang memberi tekanan kepada mereka seperti PKPD. Dan berdasarkan kajian yang dibuat telah membuktikan bahawa penduduk di kedua-dua lokaliti tadi berupaya mengatasi kemurungan, kerisauan dan stres
stres dengan cara menggunakan ketiga-tiga elemen daya tindak tadi yang merangkumi fokus pada masalah, fokus pada emosi dan daya tindak mengelak. Maknanya ketiga-tiga tu digunakan oleh penduduk-penduduk ataupun digunakan oleh responden dalam kedua-dua lokaliti tersebut. Tetapi walaupun mereka menggunakan tiga-tiga kaedah, tapi ketiga-tiga kaedah itu sebenarnya mempunyai tahap yang berbeza. Yang mana fokus masalah menjadi keutamaan dalam mereka menguruskan emosi mereka bagi memastikan kesihatan mental mereka berada pada tahap yang baik. Dan mereka ni dia fokus bagaimana dia ingin selesaikan masalah dan mereka fokus bagaimana ingin selesaikan masalah dengan cara mereka mematuhi peraturan dan SOP yang ketat yang dikuasakan bagi mengekang penularan COVID-19. Malahan sebenarnya arahan duduk di rumah ni bukanlah sesuatu yang memberi tekanan yang kuat terutama bagi penduduk-penduduk di Bandar Baru Ibrahim Majid, sebab kebanyakan daripada mereka adalah merupakan pesara kerajaan yang tidak janggal sebenarnya, yang biasa duduk di rumah. Jadi bila PKPD ni bukanlah yang kata memberi tekanan yang kuat sangat ke atas mereka. Okey, selain itu walaupun secara asasnya sebenarnya secara logik memang kehilangan ahli keluarga tu sebenarnya boleh memberi tekanan emosi dan menjejaskan kesihatan mental, namun keputusan kajian ini membuktikan dengan melupakan pengalaman PKPD selepas PKPD itu dan mencari hikmah di sebalik situasi yang berlaku menjadi strategi yang mereka gunakan untuk mengurangkan bebanan dan menjadikan emosi mereka lebih tenang. Malah mereka juga mengelak daripada memikirkan daripada masalah yang berlaku dengan memperbanyakkan ibadah dan juga mendekatkan diri dengan Tuhan sebagai satu cara untuk mereka membina kekuatan emosi bagi mengurangkan kerisauan yang melampau terhadap situasi yang berlaku. Okey, dalam kajian ini kita ada dua cadangan. Yang pertama, masalah kesihatan mental semasa PKPD ini boleh dikurangkan dengan menggunakan strategi daya tindak yang berkesan, iaitu fokus kepada masalah yang dihadapi dengan cara mematuhi SOP atau mematuhi arahan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan semasa tempoh pelaksanaan PKPD bagi mengelakkan penularan COVID-19. Yang kedua, perlu ada usaha daripada pihak kerajaan dan NGO untuk menganjurkan aktiviti literasi dan saringan kesihatan secara berkala bagi memastikan kesihatan mental rakyat kekal berada pada tahap yang baik, walaupun PKPD maupun PKP itu telah berakhir, tetapi perlu ada usaha yang berterusan daripada semua pihak. Okey, sebagai kesimpulannya, PKPD ini sebenarnya memberi impak yang besar kepada kesihatan mental individu semasa penularan COVID-19. Kawalan pergerakan ini sebenarnya telah mengubah kehidupan harian dan hubungan sosial setiap individu dalam lokaliti yang terlibat, terutama kepada mereka yang berisiko tinggi. Jadi keterasingan sosial ataupun penjarakan fizikal yang berlaku dalam tempoh jangka masa yang agak panjang berkemungkinan boleh meningkatkan tekanan emosi, boleh meningkatkan kerisauan yang melampau dan kemurungan yang boleh menjejaskan kesihatan mental dan akhirnya mewujudkan kecenderungan tingkah laku untuk bunuh diri. Okey, namun begitu kesihatan mental ni boleh dikawal secara kendiri oleh seorang individu sekiranya mereka ni mempunyai kemahiran daya tindak yang tinggi. Sebab daya tindak ni boleh mengurangkan tekanan yang dihadapi dengan cara fokus pada masalah, dengan cara fokus pada emosi dan juga daya tindak mengelak dengan melakukan aktiviti beribadah, mendekatkan diri dengan Tuhan, bersukan dengan ataupun lain-lain kaedah yang boleh digunakan bagi mengurangkan tekanan dan stres, tekanan, kemurungan dan juga anxiety. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.